Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang jemaah sekalian, tuan-tuan dan puan-puan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bertemu sekali lagi pada minggu ini. Moga-moga Allah memberikan kepada kita rahmat, Allah memberikan kita keberkatan, pengisian kita pada permulaannya sehinggalah kepada penghujungnya. Pagi ini insya-Allah kita akan membaca ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17. Kemudian kita akan sama-sama melihat apakah maksud di sebalik dua ayat yang kita akan bacakan. Seterusnya kita sama-sama akan mencari apakah pengajaran dan tindakan selepas ayat yang telah pun kita bacakan. Ayat 16 dalam nota bercetak berada pada muka surat 112. Kalau tuan-tuan lihat secara soft copy, slide nombor 230. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. Ayat ini jika kita hubungkan dengan ayat yang sebelumnya, iaitu pada ayat yang ke-15 yang kita telah baca pada minggu lepas, ayat 15, Allah telah menyebutkan ciri-ciri manusia yang sebenar-benarnya beriman kepada ayat-ayat Allah. Kita sebutkan adalah apa? Mereka ini cepat-cepat merebahkan diri bersujud kepada Allah. Kemudian Allah bagi tahu mereka ini ketika mereka sujud, mereka juga bertasbih, mereka juga memuji Allah, dan dalam masa yang sama Allah mengatakan mereka ini adalah kumpulan manusia yang tidak sombong. Manakala pada ayat yang ke-16 ini Allah menyebutkan lagi dua ciri manusia yang sebenar-benarnya beriman kepada ayat-ayat Allah. Maknanya manusia ni kalau dia kenal Allah, maka dia akan usaha sedaya upaya untuk dia melakukan dua amal ini. Yang pertama, Allah menyebutkan tentang lambung mereka jauh daripada tempat tidur. Ia bermaksud seperti mana kata para tabi'in, ia dimaksudkan dalam ayat ini adalah bangun, menghidupkan waktu malam, antaranya adalah solat malam. Dalam masa yang sama, mereka ini buat apa? Yad'u, mereka sentiasa berdoa terhadap Tuhan mereka. Okey, berdoa di sini yad'u, ia boleh merujuk kepada dua makna. Sama ada yad'u rabbahum, merujuk kepada berdoa yang kita sedia maklum, ataupun dari sudut berzikir secara umum. Itu pun termasuk dalam yad'u. Kenapa mereka itu yad'una rabbahum? Ayat ini Allah menyebutkan khaufa wa tama'a, dengan rasa takut dan juga dengan perasaan harap.
ayat ini tuan-tuan boleh dilihat dari dua sudut. Kenapa mereka berdoa kepada Rabb mereka? Jawapan pertama, para ulama tafsir kata mereka berdoa kepada Rabb mereka kerana mereka takut dan mereka mengharapkan. Ada para ulama lain mengatakan ayat itu menyebutkan keadaan orang yang berdoa itu dalam keadaan dia takut. Lepas tu dia berdoa itu dalam keadaan dia rasa tamak, iaitu dia mengharapkan rahmat Allah. Ini saya telah ulas pada minggu lepas. Apa maksud takut? Takut terhadap azab api neraka. Apa maksud harap? Wa tama'a tu mengharapkan pengampunan dosa, mengharapkan pahala, mengharapkan rahmat dari Allah. Dalam masa yang sama, mereka ini wa mimma razaqnahum yunfiqun, mereka juga menginfakkan sebahagian daripada apa yang kami telah rezekikan kepada mereka. Okey, ayat ini seperti mana yang telah diulas oleh Al-Imam Ibnu Katsir. Ibnu Katsir kata ayat ini menunjukkan bahawasanya ciri orang yang beriman ini, dia tidaklah hanya menumpukan ibadat dia dengan Allah semata-mata. Sebab kalau kita hanya salat malam, itu antara kita dengan Allah, peribadi kita dengan Allah. Tetapi orang yang benar-benar beriman juga, dia akan buat amal yang boleh memberi manfaat kepada orang lain, iaitu dengan menginfakkan sebahagian rezeki yang Allah beri kepada dia. Okay, jadi kalau kita lihat juga bagaimana Syekh Jabir dalam tafsir Al-Aisar menyebutkan perkara yang sama. Okay, jadi kita terus pergi kepada pengajaran ayat. Nombor satu, apa yang kita dapat belajar di sini adalah dua ciri lain bagi orang yang benar-benar dia kenal Allah setelah dia diperingatkan tentang ayat-ayat Al-Quran. Ada dua lah, iaitu solat malam dan juga dia berdoa. Dalam masa yang sama dia berdoa dengan perasaan takut dan juga perasaan harap. Dalam masa yang sama dia juga menginfakkan hartanya pada jalan Allah Azza wa Jalla. Itu kita dah sedia maklum. Okey, tuan-tuan, saya minta kalau boleh tuan-tuan tambah satu lagi pengajaran dalam ayat itu. Kita kena tambah pelajaran yang ketiga yang kita dapat belajar. Ciri orang yang beriman ini, dia bukan hanya menumpukan hubungan dia dengan Allah semata-mata, tetapi orang yang sebenar-benar beriman, kalau dia kenal Allah, dia akan mengambil berat, dia akan menjaga hubungan sesama manusia seperti dia menginfakkan harta. Itu pelajaran yang ketiga, sangat penting. Sebab kita tak nak kita hanya ke hulu ke hilir ke masjid, kita baca Quran, kita salat malam, tapi kita tidak peduli keadaan orang-orang yang di sekeliling kita. Cukup ke makannya, cukup ke keperluannya. Itu bukan ciri orang yang sebenar-benarnya beriman. Maknanya kurang imannya. Baik, nombor 4, kita kena tambah di situ. Kita dapat belajar tadi, rupa-rupanya yang kita kena infakkan harta itu sebenarnya harta siapa? Harta siapa? Allah kata apa tadi? Razaqnahum, yang kami telah rezekikan kepada mereka. Rupa-rupanya yang kita nak infakkan harta sebahagian daripadanya itu sebenarnya rezeki itu datangnya dari Allah. Allah yang bagi kita rezeki, tetapi kita tak nak berikan rezeki yang Allah bagi itu pada orang lain, sedangkan itu rezeki
rezeki yang Allah beri kepada kita. Lepas tu pula Allah Tuhan yang mempunyai rezeki tu suruh kita infak, kita tak nak infak. Jadi macam tak kenalah. Jadi di sini kita dapat belajar rupa-rupanya yang kita kena infak itu sebenarnya itulah yang Allah rezekikan kepada kita. Baik, tuan-tuan rahimani rahimakumullah, kita kena terus pergi kepada tindakan selepas tadabbur. Cuma dalam nota tu saya tak letakkan, tapi kita boleh jadikan tindakan dia. Kita tak kena salin. Okey. Tindakan selepas tadabbur, saya rasa saya tak ulas pun tuan dah tahu dah kena buat apa. Betul tak? Sebab kita dah faham ayat tadi, lepas tu kita dapat 4 pengajaran. Maka tindakan dia, kalau kita dah buat, alhamdulillah, teruskan lagi. Minta kepada Allah, doa pada Allah supaya istiqamah. Iaitu apa? Sentiasa mengerjakan salat malam dan juga bersedekah kerana Allah Azza wa Jalla. Kalau kita kadang-kadang buat, kadang-kadang tak buat, okey, kita cuba untuk buat dalam bentuk konsisten, sikit-sikit. Okey. Tuan-tuan rahimani rahimakumullah, untuk memberikan motivasi, nak kuatkan lagi semangat betapa pentingnya salat malam ni, seperti yang saya janjikan, insya-Allah nanti saya akan berikan 17 kelebihan yang ada pada solat malam. Saya akan letakkan nota itu pada lampiran surah Al-Insan. Nanti waktu saya bagi nota surah Insan, saya akan lampirkan kelebihan solat malam. Namun begitu, izinkan saya kongsikan beberapa kelebihan tentang solat malam ni. Kenapa? Okey. Dalam satu hadis Nabi sebut ada 4 kelebihan. Tetap ingat 4 kelebihan ni. Nanti saya bagi ada 17, tapi yang saya nak kongsi pagi ni sekejap, ada 4 kelebihan yang disebutkan di dalam satu hadis. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, yang mana sabda Nabi SAW, Nabi kata apa? Alaikum biqiyamil lail. Nabi kata, hendaklah kamu melakukan salat malam. Kenapa? Nabi sebut ada 4 sebab. Ada 4 kelebihan. Yang pertama, kata Nabi, fa innahu da'bus salihin qablakum. Ia merupakan kegemaran, kebiasaan orang-orang yang terdahulu. Jadi kalau kita nak maju, kalau kita nak berjaya macam sahabat-sahabat dulu, macam Nabi, macam para sahabat, mereka hebat, Islam bertambah, berkembang, maka jawapannya adalah ada pada solat malam. Kerana orang dulu ni, mereka memang melakukan solat malam. Yang kedua, kata Nabi, solat malam ini adalah qurbatun ila rabbikum. Ia merupakan cara nak mendekatkan diri kamu kepada Allah. Kalau tuan-tuan nak dekatkan diri pada Allah, nak darjat tinggi di sisi Allah, jawapannya ada, laluannya ada pada salat malam. Nombor 3, kata Nabi, wa mukaffaratun lisayyi'at. Dia akan dapat menghapuskan dosa-dosa kamu. Dan yang keempat, kata Nabi, wa manhatun lil ismi. Dia boleh mencegah kamu daripada melakukan kemungkaran. Lagi banyak tentang buat salat malam, betul caranya, ikhlas niatnya, tuan-tuan akan dapat sedikit demi sedikit Allah jadikan kita ni orang yang baik daripada solat malam. Okay. Kemudian dari sudut keutamaan bersedekah, ada beberapa, ada lebih kurang, saya dah nota tu lebih kurang dalam 12 juga kelebihan. Saya kongsikan satu daripadanya. Tuan-tuan boleh rujuk dalam suratul Baqarah ayat nombor 261. Ayat ni kita telah sedia maklum. Kelebihan kita membelanjakan harta pada jalan Allah adalah seperti kita menanam sebiji benih. Kenapa guna sebiji benih? Allah nak kata, kalau sedekah sikit je pun, kata Allah, besar dia macam sebiji benih pun. Kalau sebiji benih tu, kalau kau tanam, dia kata Allah, Allah Ta'ala kata dia akan menumbuhkan 7 batang tangkai, sab'a sanabil.
Daripada 7 tangkai itu, 7 batang tangkai itu, kata Allah, dia akan mengandungi 100 biji. Maknanya semua sekali ada berapa ratus biji? 700 biji. Bayangkan. Ini dia panggil ayat-ayat perumpamaan. Ada banyak dalam surah Al-Baqarah Allah buat perumpamaan tentang menginfakkan harta. Jadi salah satu caranya Allah kata, kalau kau membelanjakan harta pada jalan Allah, kerana Allah, untuk Islam, untuk umat, kita akan dapat pahala berganda-ganda. Umpama sebiji benih keluar 7 batang tangkai, setiap tangkai ada 100 biji. Okay. Kemudian izinkan saya baca satu lagi hadis yang nak menggalakkan kita salat malam, yang mana Nabi SAW katakan kelebihan dia, kalau kita nak masuk syurga dengan selamat, kita nak masuk syurga dengan diiringi ucapan salam, dia ada pada solat malam. Dalam hadis ni Nabi pesan 4 perkara. Nabi kata, wahai manusia, sebarkanlah salam. Yang kedua apa? Wa at'imut ta'am, memberi makan. Itu yang saya kata tadi, termasuk menginfakkan harta. So kena cari macam mana nak usaha bagi orang minum, macam mana usaha nak bagi orang makan, pastikan orang tidak lapar, kena usaha. Kemudian kata Nabi, dia naklah dia sambung silaturahim yang keempat tu, iaitu wasallu bil laili wan nasu niyam. Dia solat di waktu malam ketika manusia sedang tidur. Kata Nabi, kalau dia buat 4 ni, Nabi kata tadkhulul jannata bisalam, dia akan masuk syurga dengan salam, selamat. Hadis sahih riwayat Ibnu Majah. Baik, tuan-tuan rahimani rahimakumullah, nanti waktu kita belajar surah Al-Insan, insya-Allah mungkin tahun depan kita belajar surah Al-Insan, kita akan didedahkan dengan satu amal, iaitu amal memberi makan. Makan tu maksudnya mengambil berat tentang manusia ni. Macam mana? Nanti kita akan belajar dekat surah Al-Insan. Tapi kita dah jumpa dah sedikit dalam surah As-Sajadah. Cuma Allah kata umum, dia membelanjakan hartanya pada jalan Allah. Tapi macam mana bentuknya, nanti akan diterangkan sedikit sebanyak dalam surah selepasnya, iaitu surah Al-Insan. Baik, kita masuk kepada ayat 17, tuan-tuan dan puan rahimani wa rahimakumullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. Nafas tuan-tuan pendek, dibaca cara pendek. Tak apalah. Okey. Ayat ni, kalau kita nak hubung kaitkan dengan ayat yang sebelum, kita kena kaitkan ayat 15 dengan ayat 16. So, siapa-siapa kalau dia ikut, dia jadi seperti manusia yang ada pada ayat 15 dan ayat nombor 16, apa balasan yang Allah beri kepada dia? Maka jawapan itu, nak tahu balasannya apa, bentuknya macam mana, Allah Ta'ala kata surprise. Faham tak? Inilah jawapan dia. Okay, kita tengok Allah kata apa. Maka tidak ada seorang pun yang mengetahui apa yang dirahsiakan untuk mereka. Maknanya Allah nak bagi tahu siapa yang jadi macam ayat 15, ayat nombor 16, Allah Ta'ala kata Allah nak bagi kepada dia yang kata Allah tak ada seorang pun tahu apa rahsia tu.
Jawapannya adalah syurga lah. Tapi Allah kata, macam ayat ni Allah kata apa? Surprise. Allah kata ada kejutan dia. Tapi Allah bagi tahu sedikit daripadanya. Allah kata min qurrati a'yun. Allah Ta'ala kata yang pasti yang kami nak bagi pada dia tu, tapi kata Allah rahsia, kata Allah, yang menyedapkan pandangan matanya. Kenapa? Kita kalau nak nampak cantik, kita akan tengok lali mata. Lepas tu kata daripada mata jatuh ke hati. Jadi Allah kata yang kami rahsiakan, nak bagi apa pada mereka-mereka ni? Allah Ta'ala kata rahsia, tapi Allah bagi clue, dia pasti mata-mata mereka akan jadi tenang, suka, bahagia. Allah kata, kenapa mereka dapat? Bima kanu ya'malun, sebagai balasan apa yang telah mereka kerjakan. Apa yang mereka kerjakan tu amal apa? Amal yang pada ayat nombor 16, amal yang ada pada ayat nombor 17. Okey, tuan-tuan, kita boleh sambung sikit lagi ke ni? Dah masuk minit yang ke-21. Boleh kan? Kita nak masuk syurga ni, rahsia Allah nak bagi ni. Okey, kita cari kenapa Allah nak main rahsia-rahsia ni. Betul tak? Macam tuan-tuan dapat hadiah, suami kata, nanti abang nak bagi hadiah. Istilahnya hadiah apa? Surprise. Apa-apa tak? So bagaimana perasaan kita? Oh, dia tertunggu-tunggu. Tapi yang pasti best. Okey. Jadi kenapa Allah nak rahsiakan? Yang Allah nak bagi tu apa? Maka para ulama, mereka cuba mengkaitkan dengan amal. Tuan-tuan ingat tak ayat nombor 16 tu dia buat amal apa? Dia solat malam. Solat malam ni kan macam rahsia. Orang tak tahu kan? Okey, diam-diam dia buat. Lepas tu dia infakkan harta pun diam. Dia buka online banking. Orang tak tahu. Yang tahu siapa? Bank tu je lah. Dia pergi masukkan, contoh. Jadi kata Al-Imam Sa'di, kata Syekh Sa'di, dia kata, sebagaimana mereka solat di keheningan malam sambil berdoa dan mereka menyembunyikan amal, maka Allah pun balas kepada mereka dengan balasan dari jenis amal yang sama, iaitu Allah menyembunyikan pahala untuk mereka. Maknanya apa? Maknanya Allah Ta'ala kata, engkau dulu salat malam diam-diam, engkau infakkan secara diam-diam. Kata Allah apa? Kami pun ada sesuatu yang kami nak bagi kepada kamu dalam bentuk, kata Allah, yang Allah akan sembunyikan pada maksudnya Allah nak bagi kejutan yang dia tak sangka dari sudut ganjaran pahala. Oleh sebab itu tuan-tuan, Nabi pernah sebut kepada kita dalam hadis riwayat Muslim, yang mana Allah pernah berfirman dalam hadis Qudsi. Nabi kata, Allah berfirman, Allah kata, aku telah siapkan untuk hamba-Ku. Hamba yang mana? Hamba yang saleh, sesuatu yang belum pernah dilihat oleh matanya, tak pernah didengar oleh telinganya, dan tidak pernah terfikir terlintas dalam benak hati manusia. Agak-agak apa? Allah kata rahsia. Kata Allah, engkau tak pernah tengok, engkau tak pernah dengar, dan kau tak pernah fikir pun nikmat tu, kata Allah Azza wa Jalla. Kenapa Allah buat seperti itu? Kerana dia ada kaitan dengan amal yang sebelumnya. Okey. Pengajaran ayat, saya minta maaf kerana dalam nota ni saya terulang kembali ambil pengajaran ayat nombor 16. Saya minta maaf banyak-banyak, dan tapi saya dah betulkan, tapi tak nak betulkan tu tak kena salin lah.
Okey, tapi insya-Allah maklumat ni nanti saya akan terangkan hari besok, boleh tolong buat? Kita bagi kejutan sikit hari esok tu, insya-Allah. So kita sambung balik ayat 17 dengan pengajaran-pengajaran dia. Dan saya letakkan juga dengan tindakan selepas tadabbur. Lepas saya baca buat kali yang kedua, baca lagi, saya tertinggal tuan-tuan perempuan. Tapi saya bukan nak rahsia kat tuan-tuan perempuan dia punya pengajaran tu, tak ada. Tapi saya memang tertinggal. Macam itulah kelemahan, kekurangan yang ada pada diri saya. Saya minta maaf banyak tuan-tuan perempuan. Sebab saya memang tak ada second reader, tak ada second proof. Buat nota, kita yang buat, tak ada penyemak. Itulah kelemahan dan kekurangan yang ada pada saya. Mohon maaf pun dan maaf. InsyaAllah besok kita ulang balik ayat ni sikit. Lepas tu kita tengok apa pengajaran dia dan apa tindakan dia. Dan saya akan kongsikan macam mana Jibril dia pergi melihat syurga. Dan apa jawapan Jibril setelah dia melihat syurga. Saya akan kongsikan maklumat itu pada esok pagi, insya-Allah. Jazakumullahu khair. Barakallahu fikum tuan-tuan puan rahimani wa rahimakumullah, kerana memberikan saya waktu tambahan. InsyaAllah kita jumpa lagi. Sebelum kita tangguhkan seperti sunnah Nabi SAW, mana-mana majlis kita tutup ia dengan memohon keampunan Allah melalui tasbih penghapus dosa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.